Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam rancangan channel YouTube saya, iaitu Muhammad Kuzrin. So guys, pada kali ini video yang saya akan buat ialah untuk berkongsi cerita, iaitu berkaitan dengan 7 jenazah. 7 jenis jenazah ketika dalam kubur. Okey. Jadi sebelum saya memulakan video tadi, macam biasa, anda yang menonton sila tekan subscribe dan like, bersetuju juga dengan komen yang berkaitan dengan video yang saya akan sampai pada hari ini. So, kisah tentang 7 jenazah ketika dalam kubur. Yang pertama sekali, jenazah sekujur tubuh badan jenazah. Yang pertama, jenazah ni ketika dikebumikan, wajah jenazah ni berpaling arah dari kiblat. Bermaksud kalau kita nak kuburkan jenazah, biasanya kepala mukanya akan menghadap ke kiblat, tapi Allah nak bagi azab pada jenazah ni, muka ni berpaling. Bermaksud muka dia ni berpaling arah dari kiblat. Jadi apa sebabnya guys? Sebabnya masa ketika hidup jenazah ni dia bersyirik pada Allah. Syirik ni adalah satu dosa yang amat besar. Dosa yang tak diampun oleh Allah SWT. Kalau Allah tak ampun, maka Allah bagi azab berkali ganda ketika dia dimasukkan ke dalam kubur. So guys, janganlah kita bersyirik pada Allah. Kenapa? Sebab Allah mencipta kita. Allah mencipta kita ni untuk apa? Supaya kita menyembah kepada Allah, menyembah kepadanya, pada Allah yang satu, Tuhan yang Esa. So, kenapa kita perlu nak menyembah selain pada Allah? Kenapa kita perlu nak menduakan Allah? So, jadi itu puncanya pada pokok pangkal kita sendiri. Berbalik-balik pada pokok pangkal hati kita sendiri. So, jangan jadi jenazah yang pertama ni. Sebab apa? Dia syirik pada Allah, maka Allah akan bagi azab kepada jenazah ni, mukanya berpaling arah daripada kiblat. Okey, yang kedua, jenazah ni dia masuk ke dalam kubur. Tu wajah dia ni berbentuk seekor binatang yang diharamkan oleh orang Islam untuk dimakan. Apa dia guys? Binatang tu babi, seekor babi. Bayangkanlah jenazah tu ketika ditanam, ketika nak masuk dalam kubur ni, buka-buka muka dia dah berbentuk muka dia seekor babi. Nak tahu kenapa guys? Sebab ketika jenazah ni dihidup ketika jenazah ni hidup di muka bumi, jenazah ni tak pernah solat, tinggal solat, lalai dan solat, tak pernah jaga solat. Dalam 5 waktu ni tak pernah solat. Jadi Allah bagi dia azab apa? Allah bagi azab dia dalam kubur, muka ni berbentuk muka seekor babi. So guys, jaga solat. Sebab solat ialah kunci kejayaan. Jaga solat. Okay, so sebab apa solat ni? Sebab amalan yang pertama yang akan dihisap ialah apa? Solat. Allah kira solat dulu. Kalau solat kita bagus, maka amalan kita yang lain-lain tu semua akan terima. Kalau solat kita sangkut, maka amalan kita lah, kita pergi haji ke, kita pergi umrah pun, kita buat baik macam mana pun, kalau solat kita sangkut, maka semua amalan kita akan ditolak. Kerana apa? Sebab punca utama ni solat. Solat Allah akan kira dulu. So jaga-jaga solat, jangan lupa, jangan lalaikan solat. Masuk waktu terus solat. Okey. Jadi sesibuk mana kita pun, kita kena solat. Itu penting. Sebab apa? Solat ni ada keberkatan dia. So, itu yang kedua. Jenazah yang ketiga, jenazah ni muka ni dia menjadi batu yang berwarna hitam legam. Hitam selegam. Nak tahu kenapa guys boleh jadi macam tu? Sebab apa? Ketika dia hidup, jenazah yang ketiga ni dia menderhakai ibu bapa. Guys, kita sebagai anak, perlukah kita nak melawan cakap mak ayah? Perlukah kita nak
tengking mak ayah kita, nak tinggikan suara kita kepada mak ayah. Tak perlu sebenarnya. Sebab apa guys, kita sebagai anak, kita kena bersyukur, kita kena berterima kasih atas kurniaan Allah SWT menghadirkan dua insan, iaitu ibu dan ayah. Jadi kita sebagai anak mendoakan kepada mak ayah kita. Jadi jenazah ni ketika yang aku beritahu ni, jenazah ni ketika dalam kubur muka dia hitam legam, hitam selegam-legam ni. Sebab apa? Dekat di dunia dulu dia ni suka dahaka mak ayah dia. Guys, kita menghormati dan mentaati wapa ni adalah satu keberkatan hidup, kunci keberkatan hidup. Kalau mak ayah tak redha, habis. Bukan setakat di dunia dia. Allah laknat orang yang suka melawan cakap mak ayah ni. Dekat dunia kena laknat, dekat akhirat pun kena laknat. So guys, janganlah melawan cakap mak ayah. Apa yang mak ayah suruh, buat je, jangan melawan. Okey, tu mayat yang ketiga. Okey, mayat ketiga ni sebab apa muka dia hitam? Sebab muka dia hitam legam. Sebab apa? Dia melawan, dia mendahaka kepada ibu dan bapa. Yang keempat, okey, jenazah keempat ni perut dia buncit dan meletup. Nak tahu kenapa guys? Jenazah ni ketika hidup, dia ni memakan harta anak yatim. Sebab tu Allah bagi balasan jenazah ni perut dia buncit dan meletup. Mungkin ketika hidup jenazah yang keempat ni, mungkin masa hidup dia mengambil harta anak yatim secara zalim, dia mencuri, kemudian dia ambil duit tu, kemudian dia beli apa segala-gala dia kan, keperluan dia. Jadi Allah benci dengan perbuatan dia. Allah bagi dia balasan setimpal atas perbuatan dia dengan perutnya buncit dan meletup. Allahuakbar. Kan kita dengar pun kata ya Allah, takut kita takut. Kadang aku yang bercerita ni pun rasa seram dah. So guys, itu yang keempat. Yang kelima ni, jenazah yang kelima ni, ketika dia nak masukkan ke dalam liang lahat, liang kubur tu, kuku jenazah tu, kuku dia mencengkam dan meliliti tubuhnya sendiri. Maksudnya dia punya kuku tu dia mencengkam dan melilit macam tali melilit tubuh dia sendiri. Ya Allah Akbar. Sampai macam tu sekali azab Allah nak tunjuk pada kita kan. So jenazah yang kelima ni, kenapa boleh jadi macam tu? Sebab ketika dia hidup, dia ni suka mengumpat orang, mengata orang, mencaci orang. Ni jenazah ni. Yang apa yang aku cakap tadi tu, kuku dia ni mencengkam dan meliliti tubuh dia. Sebab masa dia hidup, dia suka mencaci orang, suka mengata orang, suka memaki orang. Dia suka mengata orang kan. Jadi cukup-cukuplah untuk mengata orang. Ni mengata orang sana, mengata orang sini kan. Apa guna, apa faedahnya kau mengata orang tu tak buat salah, tapi kita pula yang sibuk-sibuk nak mengata dia. So pada orang macam ni, orang yang suka mengumpat orang ni, suka mengata orang, suka mencela orang, Allah bagi setimpal atas perbuatan dia. Apa dia? Yang tadi tu, kuku dia mencengkam, kemudian membelit tubuh badan dia sendiri. So mana yang jenis, mana yang suka mengata orang, suka mencaci orang tu, ketika masa hidup ni cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat istighfar, minta maaf balik kepada orang yang kita mengumpat tu. Cepat-cepat minta maaf. Okey, itu yang kelima. Okey, yang keenam ni, jenazah yang keenam. Jenazah ni ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba keluar air mata air. Air mata air yang biasa tengok air mata air, yang mana air mata air tu sangat-sangat busuk, sangat-sangat busuk air mata air tu, berbanding dengan bangkai guys. Kalau kita tengok kan, tengok ada kucing dekat jalanan, tiba-tiba kena gelik kan, kucing dia tergelik dengan motor ke apa kan, tiba-tiba dia terbaring dekat tepi tu, bangkai kucing kan.
Tengok seminggu tengok dah naik busuk. Tapi nak bandingkan dengan bau busuk bangkai dengan bau busuk air matahari dekat dalam kubur jenazah ni, air matahari tu yang sangat-sangat busuk lagi air matahari ni. Sebab apa guys? Jenazah ni ketika dihidup, jenazah ni suka makan riba. Dia suka makan riba. So Allah bagi dia balasan dia apa? Allah bagi dia balasan apa? Ketika dimasukkan ke dalam jenazah, ketika dimasukkan ke dalam kubur, maka Allah keluarkan air matahari tu daripada dinding kubur kan. Kiri kanan setiap penjuru kubur tu Allah keluarkan air matahari yang sangat-sangat busuk. Bermaksud jenazah tu ditenggelami dengan air yang sangat-sangat busuk. Itulah balasan orang yang suka makan riba. So guys, jangan makan riba guys. Haram riba ni. Jauhkan riba. Kalau boleh kita hindarkan. Jauhkan riba ni. Jangan pernah sekali dalam semua hidup kita ni ada riba dalam diri kita, dalam hidup kita. Okey. Itu yang keenam, jenazah keenam. Yang ketujuh ni jenazah tu yang sangat-sangat yang kita harapkanlah. Okey, kita mati dalam husnul khatimah. Okey. Jenazah yang ketujuh ni ialah jenazah ni seorang yang amat baik, yang mana wajahnya tu tersenyum saja. Tersenyum dan mukanya berseri-seri, bersinar-sinar. Kerana apa? Ketika jenazah ni dihidupkan, dia ni berilmu, beramal, mengikut syarat-syarat Islam, dan juga mengamalkan hukum hakam Allah, dan menyampaikan dakwah kepada orang-orang kan, supaya mengingatkan pada Allah kan. Jadi orang macam ni, jadi mayat ketujuh ni lah mayat yang bagus. Maksudnya ketika dia meninggal, wajahnya senyum je, wajahnya senyum, muka berseri. Jadi jenazah yang ketujuh ni lah kita yang nak, kita kalau boleh biarlah kita jadi jenazah yang ketujuh. Sebab apa? Wajah yang berseri-seri, senyumnya kan. Jadi jenazah ketujuh ni lah kita ambil peluang, kita jadikan jenazah yang ketujuh ni. So guys, itulah kan, jenazah yang 7 jenis jenazah yang aku ceritakan kat korang pada hari ini. So di antara nombor 1 hingga nombor 7, pilihlah jenazah mana yang korang suka. Dan juga komen, dan juga bagi komen dekat video aku ni, jenazah mana yang korang suka. Mungkinlah confirm lah korang pilih jenazah nombor 7. Jadi kalau korang pilih jenazah yang nombor 7 ni, banyak-banyakkan amalan. So insyaAllah kita doakan supaya kita ni mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah kita berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Itu saja perkongsian pada saya hari ini. Untuk korang yang menonton, sekali lagi saya ingatkan pada anda yang menonton, jangan lupa tekan like dan subscribe video saya pada hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.